Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah The New Normal Series kali ketiga, iaitu perbincangan webinar di Astro Awani di platform Astro Awani Events, di mana pada kali ini kita akan berbincang mengenai penugasan semula pekerjaan atau penciptaan pekerjaan baru. Jadi bersama saya pagi ini kita ada 5 orang panelis, masing-masing ada kepakaran, ada pandangan dan juga ada perkara yang mungkin dikongsikan bersama dengan anda. Kita bersama dengan saudari Muna Munirah Wan Nordin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas bersama QWork. .my, harapnya betul sebutannya di situ. Turut bersama dengan kita ialah saudara Anthony Munsan, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Institute of Technology Academy MIT. Saudara Muhammad Nazrul Aziz, Ketua Bahagian Graduan dan Bakat Baru Talent Corp, juga bersama dengan kita. Profesor Dr. Zafir Khan Muhammad Makbul, merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Prasiswazah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga kita akan disertai juga oleh Puan Hawati Abdul Hamid, merupakan penyelidik Khazanah Research Institute KRI. Ada perkara penting yang kita mahu ceritakan di sini. Pasca COVID-19, benar PKPP sudah bermula, banyak sektor ekonomi sudah mula dibuka, akan tetapi itu tidak menafikan cerita yang sebenar ataupun perkara realiti yang sebenar. Isnin lalu, Jabatan Perangkaan Malaysia berkongsikan data bahawa kadar pengangguran iaitu jumlah penganggur yang aktif mencari pekerjaan bergaji dibahagi kepada jumlah individu dalam tenaga kerja pada bulan April mencecah 5%. Realitinya, Malaysia tidak pernah menyaksikan kadar pengangguran 5% sejak tahun 1990 dan kadar pengangguran rata-rata ialah antara sekitar 3.2% antara tahun 2010 hingga tahun 2019. Kesan pandemik COVID-19 dengan pelaksanaan PKP memaksa banyak perniagaan dan juga pekerjaan terjejas teruk. Namun, ada pakar mengatakan bahawa kesan terburuk akibat pandemik COVID-19 ini masih belum dirasai. Saya memetik apa yang dikatakan oleh pengarah eksekutif Institut Penyelidik Ekonomi Malaysia MIR, iaitu Profesor Emeritus Dr. Zakaria Abdul Rashid, yang meramalkan Malaysia akan menyaksikan 1.7 juta pengangguran pada akhir tahun. Tapi di sebalik angka-angka yang menggerunkan ini, kita tak mahulah cerita perkara yang menakutkan saja. Sudah pasti ada peluang di sebaliknya. Sebab itu semua pakar-pakar ini bersama dengan saya pada pagi ini. Mungkin saya mulakan dengan Profesor Dr. Zafir Khan dahulu. Situasi semasa dengan mengambil kira angka yang disebutkan tadi dan juga bagaimana ini bukan masalah Malaysia sahaja, tapi secara globalnya, dan berapa lama kita akan stuck ataupun berada dalam situasi ini, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara pengacara Zulfitri. Kalau kita melihat COVID-19, kalau boleh kita tak nak dengar nama COVID-19 ni, sebab dia yang telah melanda dunia dan telah memahat sejarah hitam yang sukar kita nak luputkan sebenarnya. Impaknya sebenarnya berbeza-beza kepada setiap insan. Sejauh kalau Fitri tanya saya tadi berapa lama impak ini akan berlanjutan, kalau saya melihat dari segi perspektif ekonomi dan juga pengurusan sebuah organisasi, dia mengambil masa menjangkau lebih daripada setahun impaknya untuk kita kembali kepada keadaan yang baharu lah. Kalau kita tengok di sini amukan, saya panggil amukan COVID-19 ni lah, telah menjangkiti lebih setakat ini 7.9 juta orang di 187 buah negara dan telah meragut lebih 400,000 nyawa, menyebabkan setiap daripada kita, khususnya saya bercakap dari perspektif warga organisasi, agak bungkam dan sukar membayangkan apa yang akan berlaku selepas ini, iaitu pasca COVID-19 yang dinyatakan oleh Fitri sebentar tadi. Walaupun saiz virus ini agak kecil, ukuran dia nanometer, dia sebenarnya kalau kita bercakap, dia sebenarnya menjadi pencetus stres sebenarnya kepada ramai pihak, kepada banyak pihak. Kalau kita lihat pelbagai reaksi, sedih, bimbang, bingung, takut, marah dalam kalangan masyarakat. Kesemua ini secara kumulatifnya, kalau kita bercakap tentang teori stres, dia boleh memberikan stres. Ini ditambah pula dengan media sosial yang menceritakan pelbagai impak COVID-19, sama ada mesej yang diutarakan itu benar ataupun palsu,
tapi sedikit sebanyak dia boleh mencetuskan stres. Dan begitu juga dengan para graduan di universiti. Saya bercakap dari perspektif graduan di universiti. Ya. Kalau misalnya yang Fitri utarakan tadi pasal pengangguran, kadar pengangguran. Kalau kita lihat tajuk dia penugasan semula ataupun penciptaan pekerjaan baru. Kalau di peringkat universiti, kita memikirkan tentang penciptaan pekerjaan baru. Kalau penugasan semula, reassignment, itu khususnya untuk warga organisasi yang telah sedia ada. Prof, Prof ada berkongsikan juga slide bahawa senario pasaran pekerjaan semasa bagaimana, kerana angka pengangguran itu tidak patut dilihat terasing daripada realiti sektor pekerjaan pada hari ini. Kalau dilihat dengan kalau dahulu mungkin makan gaji itu pilihan utama dan juga pasaran kerja itu begitu. Tetapi hari ini berniaga itu menjadi pilihan graduan. Tapi dalam keadaan COVID-19 ni mungkin Prof boleh berkongsikan apa yang kita boleh fahami daripada senario pasaran yang Prof kongsikan dalam slide ini? Okey. Kalau kita dapat lihat dalam senario pasaran pekerjaan semasa, yang ini cerapan maklumat daripada laporan Jabatan Perangkaan tahun 2020. Yang ini bulan Mac. Setakat bulan Mac, kadar pengangguran 3.9%. Seperti yang diutarakan oleh Zulfitri sebentar tadi, kadarnya pada bulan April telah meningkat kepada 5%. Dan kita tak pernah mencapai tahap seteruk itu seperti yang diutarakan oleh Fitri, kecuali pada tahun 1986. Kalau tak salah saya telah mencapai pada tahap 7.4%. Kita dah ada capai pada tahap yang sangat teruk, 7.4% pada tahun 1986. But we are still survive. Kita masih lagi boleh bertahan dengan itu. Ya. Daripada kadar pengangguran ini, kalau kita lihat pengangguran dalam kalangan siswazah, dalam kalangan graduan 29.3%, mereka yang kehilangan pekerjaan bekerja sendiri, yang bekerja sendiri, yang buka perniagaan kecil-kecilan, kehilangan pekerjaan 46.6%, 94% pengurangan pendapatan bulanan bekerja sendiri. Sebab bekerja sendiri mereka terganggu disebabkan oleh PKP dan sebagainya, maka pengurangan pendapatan 94%. Sektor yang terjejas adalah sektor pertanian. Yang ini paling terkesan 21.9%. Dan juga sektor perkhidmatan 15%. Dan kalau kita dapat lihat senario sekarang ini, saya pasti setiap panel dan setiap penonton sedar bahawa beberapa organisasi telah mengumumkan pemberhentian kaki tangan mereka, syarikat penerbangan, penghotelan dan sebagainya mengumumkan. So inilah yang sebenarnya menakutkan graduan di universiti. Menakutkan graduan universiti sebab mereka ini merasakan adakah ruang pekerjaan buat mereka? Mereka tengah belajar ni, adakah ruang pekerjaan buat mereka? Adakah kelulusan mereka peroleh diperlukan dalam pasaran kerja? Adakah keselamatan kerjaya mereka terjamin, job security terjamin? Adakah khidmat mereka masih diperlukan oleh organisasi pada masa hadapan berdasar pada program yang mereka ikuti di pusat pengajian tinggi? Adakah kontrak kerja mereka bakal disambung, ini khusus untuk kerja kontrak? Adakah kemahiran semasa mereka mencukupi dan untuk mendapati masa hadapan? Inilah dia, saya kata 1001 persoalan yang menerjah minda individu pekerja. Kita tak mampu nak menjawab 1001 persoalan itu, tetapi kita boleh ceritalah, kita cananglah pagi ni. Dan apabila Prof mengatakan bahawa mengenai siswazah, saya faham dari Menara Gading itulah kegusaran utama oleh seorang sarjana di sana. Akan tetapi mungkin saudara Nazrul Aziz dari Talent Corp juga meneliti dan juga melihat kepada perkara yang sama juga. Dalam kita bercerita siswazah tak ada kerja, tapi saya pasti ada juga yang sedang menonton yang mengatakan bahawa saya baru diberhentikan kerja. Atau dalam situasi yang berbeza, mungkin mereka tidak diberhentikan bekerja. Mereka menerima separuh saja daripada gaji yang mereka dapat sebelum PKP dilaksanakan. Jadi situasi yang berlaku hari ini, dia berbeza-beza. Mungkin angka pengangguran itu tidak boleh dipukul rata ataupun angka pemberhentian itu juga berbeza-beza antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Di Talent Corp, macam mana dalam situasi normal baru ini Talent Corp mungkin melakukan strategi baru dan juga melihat kepada masalah ini dalam konteks yang lebih semasa. Kerana dulu mungkin boleh rancang ke 3 bulan, 6 bulan, tapi sekarang ni bulan depan pun kita belum tentu lagi keadaannya bagaimana. Saudara Nazrul. Okey, terima kasih saudara Zulfitri. Saya
bersetuju betul dengan apa yang dikatakan oleh Prof sebentar tadi dalam konteks graduan. Memang itulah yang menjadi kegusaran mereka sekarang, dan sebab itu mulai daripada PKP hari itu kita mendapati sebab kita ni banyak berdampingan dengan graduan dan kita banyak berurusan dengan pusat kerjaya dekat universiti. Jadi kita faham kata graduan sekarang ni terutamanya those yang daripada class of 2020 yang akan bergraduat pada tahun ini dia buntu, terutamanya mereka yang dalam sektor yang terkesan. Jadi sebab tu kita cuba mendapatkan kisah sebenar dia orang, cuba faham. Dan sebab itu juga kita wujudkan inisiatif Kisah Siswa. Kita dapatkan career coaches, jurulatih kerjaya daripada industri, daripada universiti bergabung sekali, dan selepas tu kita dengar dan bantu mereka untuk mencatur semula strategi kerjaya dia. Maknanya kita apa yang kita cuba sampaikan kepada tidak terhad kepada graduan sebagai seorang ataupun yang berhasrat untuk bekerja sekarang ataupun bakat, yang perlu dilaksanakan adalah yang pertama mesti memahami situasi. So faham situasi. Bila kita nak faham situasi, kita kena ada personal awareness dan market awareness. Kita kena tahu apa kekuatan yang ada pada kita dan dalam konteks market, apa sebenarnya yang masih diperlukan dalam market. Yang kedua adalah untuk mencatur strategi. Banyak kerajaan umumkan instrumen-instrumen yang boleh membantu kita, tetapi instrumen itu mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Jadi kita perlu mencari instrumen yang sesuai dan mencari peluang-peluang yang sesuai dengan kita. Dan yang terakhir adalah kita kena bertindak tangkas lah. Maknanya kalau tadi Zulfikri cakap, apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita perlu agile. Kita perlu tangkas bertindak sekarang. Dalam konteks ini, kita kena bertindak segera berdasarkan kepada apa yang kita ada dengan diri kita dan apa yang diperlukan oleh pasaran. Saya beri contoh. Apabila kita melaksanakan program Kisah Siswa, yang terkini adalah coachee saya ataupun yang dilatih kerjayanya adalah seorang pelajar dalam bidang social work. So pelajar ini dia dah buntu sebab dia rasa selepas ini dia berhasrat untuk bekerja sebagai pekerja sosial di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi dia juga sedar sekarang ni kerajaan juga tidak mengambil pekerja baru yang banyak. Jadi dia rasa macam mana, apa yang dia akan buat selepas ini. Apabila kita berbincang dengan dia, kita we dig dia punya strength tu, kita dapati dia ni adalah people person. So orang yang people person ni banyak strength dia yang kita boleh gunakan dalam sektor-sektor yang tertentu. Contoh perkhidmatan pelanggan, dalam sektor pemasaran dan penjualan. Jadi selepas kita buka dia punya horizon tu, jadi dia nampak, jadi optionnya macam tadi Zulfikri kata, memang betul keadaan sekarang kita akui keadaan sekarang adalah keadaan yang sangat-sangat mencabar, tetapi on the positive side, apa yang kita cuba tekankan kepada bakat-bakat kita, terutamanya bakat-bakat muda kita di luar sana adalah fokus kepada apa yang dalam kawalan kita. Maknanya beri penekanan kepada kekuatan kita, carilah peluang yang ada dalam pasaran, cuba strategize. So bila kita dah buka horizon tu, dia nampak, okey, rupanya aku ni tak terhad sahaja kepada nak jadi pekerja sosial ataupun nak bekerja sebagai pegawai kebajikan masyarakat dengan kerajaan. Rupanya banyak lagi sektor-sektor lain yang memerlukan perkhidmatan seorang yang memiliki kekuatan people person ini. Tapi Dazul, saya suka nak mencelah dekat situ. Benar, kita boleh mengenal pasti kekuatan dan juga kelebihan seseorang. Tapi graduan pun tanya, bersediakah dengan pasaran? Sebab kalau kita lihat kepada normal baharu pada hari ini, kalau pekerja sosial itu contohnya, itu keperluan yang paling mendesak pada ketika ini. Meneliti masyarakat setiap lapisan apa keperluan kebajikan mereka. Tetapi kita masih lagi terfikir bahawa itu di bawah bidang kuasa kerajaan, di bawah JKM dan sebagainya. Dan itu terhad. Ini tidak dibuka horizonnya. Graduan mungkin boleh membuka, tetapi persekitaran dalam organisasi dan juga syarikat dan sebagainya masih lagi baru nak masuk kerja dan sebagainya, tak bergerak juga Nazrul sebenarnya. Okey. Dalam situasi ni macam tadilah Prof kata, situasi yang kita kalau boleh tak nak situasi ni. Satu situasi yang kita dengar pun tak nak. Tapi the first thing yang kita perlu buat sekarang adalah perkara pertama adalah to acknowledge the situation. Maksudnya kita kena terima inilah keadaannya dan
bertitik tolak daripada situasi sekarang, perkara tidak akan lagi seperti dahulu. Itu yang pertama lah. Dalam konteks ini, sebab tu untuk kita mendepani cabaran COVID-19 ni, tak ada cara lain melainkan penggebelingan tenaga ke semua pihak. Okey. Sebagai contoh, kerajaan perlu memperkenalkan dasar-dasar ataupun inisiatif yang sesuai dengan keadaan semasa, yang bersifat inklusif, yang kalau boleh kata mengurangkan tekanan kepada rakyat, mengurangkan tekanan kepada industri dan dalam masa yang sama melonjakkan kembali ekonomi. Saya percaya itulah semangat ataupun spirit di belakang pengumuman yang baru ni dibuat di bawah penjana tu. Dalam masa yang sama, pihak industri juga perlu memainkan peranan untuk menyambut instrumen dan menggunakan peluang-peluang yang ada tu sebaiknya. Transformasi digital kena berlaku sekarang. Tak ada cara lain. Adaptasi kepada cara kerja baharu, future of work, kena berlaku sekarang. Dan pastinya peranan juga majikan adalah memastikan dalam masa survival period ini, mereka juga perlu memikirkan tentang kebajikan pekerja. Tidak hanya tanggungjawab ini, kebergantungan tanggungjawab ini diletakkan hanya kepada kerajaan. Dan untuk rakyat, macam tadi saya cakap, rakyat perlu mengenal pasti situasi ini, memahami sebab tak ada satu orang pun yang boleh beritahu kita what's the best for us. The best, betul. Yeah. So, kerajaan main peranan memperkenalkan inisiatif yang betul kepada rakyat berdasarkan pada libat urus yang telah dilaksanakan. Industri perlu memainkan peranan untuk menjana kembali ekonomi dan mengadaptasi mereka, cara kerja mereka dengan future of work dan seterusnya melaksanakan transformasi digital dengan lebih cepat dan rakyat perlu mengambil peluang yang ada macam tadi Fitri cakap. Bersediakah industri dan saya rasa kata sekarang ni kata masa untuk sama-sama menyumbang apa yang kita boleh sumbangkan untuk memenangi orang kata battle ini ataupun perang ini. Anthony, saya nak bersama dengan Anthony. Apabila kita cerita mengenai future of work, kita bercerita bersedia atau tidak, sebenarnya itu diskusi daripada 10 tahun lepas lagi pun. Ramai yang berkata, mampu tak syarikat nak beradaptasi dengan teknologi? Tapi bila COVID-19 berlaku, e-hailing yang dahulunya kita rasa macam pendapatan kedua tu dah menjadi satu pendapatan yang utama. Yang dahulunya kita rasa nak order makanan guna perkhidmatan e-hailing, kita rasa macam orang tertentu je pakai. Tapi dengan COVID-19 itu adalah keperluan utama. Maksudnya di sebalik masalah yang ada dengan COVID-19 ini, ianya membuka mata juga bahawa work from home itu boleh dilakukan. Adaptasi teknologi itu taklah susah sangat. Sekiranya kita ada akses internet, kita masih lagi boleh dapat adaptasi dengan teknologi, perubahan budaya itu boleh dilakukan. Pandangan Anthony, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Institute of Technology Academy, kadang-kadang kita rasa macam susah nak mengadaptasi teknologi, tapi sebenarnya COVID telah mengajar sesuatu dan ini adalah masa yang baik untuk kita melihat bahawa adaptasi teknologi itu boleh dilakukan dengan mudah dan masyarakat kita mampu untuk lakukan daripada kecil SME sehinggalah ke syarikat-syarikat besar Anthony. Alright, terima kasih kepada Saudara Zul dan juga Astro Awani kerana invite saya untuk datang webinar ni. Saya nak tunjuk sedikit sebanyak tentang slide. Adaptasi norma baru yang kita berkata sekarang ni, saya nak tunjuk sikit tentang ni. Silakan. Ya, boleh lihat tak? Belum lagi. Okey. Tapi teruskan. Sambil kita tunggu mungkin Anthony boleh terus cakap. Ya. Okey. So, mengikut tajuk webinar penugasan semula dan penciptaan pekerjaan baru ni, kami bekerjasama banyak dengan industri. Industri terutamanya yang kami kerjasama adalah dengan industri seperti FMM, seperti Hello. Teruskan Anthony. Slide dah keluar dah tu. Tahu tapi tak boleh control slide tersebut. Ada orang lain yang control slide saya. Oh. Ya. Okay, mungkin orang lain boleh bagi Anthony control dan mungkin sambil tu Anthony boleh teruskan dengan pandangan. Ya, okey. So, apa yang kami buat di sini adalah bekerjasama dengan semua sektor industri di sini, terutamanya sektor industri untuk penempatan pekerjaan kerana
ramai daripada sini kita lihat kepada sekarang ni kita buat projek yang ramai kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Terutamanya daripada sektor-sektor yang paling teruk sekali di Malaysia yang terkena. Daripada sektor pelancongan, dari juga sektor perhotelan dan juga sektor perindustrian juga. So apa yang kami tengah buat di sini adalah untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga graduan-graduan menganggur ni dan juga mereka yang high unemployment untuk membantu mereka. So daripada segi apa yang kami buat, norma baru yang kita lihat di sini, sorry saya punya slide tak keluar lagi. Dia keluar first slide. Masih tengah tak keluar lagi slide. Okey, sekarang boleh lihat kan? Okey boleh. So, survey yang di sini adalah daripada FMM President Tan Sri Saw Tian Lai mengatakan bahawa 63% daripada company akan membuat layoff dan juga retrenchment. Dan juga daripada statistika boleh lihat young people ada 40% akan lihat daripada job displacement. Yes. Daripada banyak sektor seperti makanan, retail, cashier dan sebagainya. Juga kalau kami boleh lihat di sini, di bawah tu. Saya tak boleh control slide saya. Okey dah. Okey, sekarang boleh lihat. Okey, next. MIT Professional Training ada juga First License Training Center dengan advanced technology with global brands. So kami adalah salah satu institusi yang membawa industri 4.0 di Malaysia sejak 2014. So kami juga membawa teknologi seperti Bosch, Omron, Fanuc, Autodesk dan juga Microsoft AP, Google G Suite dan AWS. So kami juga membuat dua cara, face-to-face method, training method delivery dan online training. Dan juga kita membuat programming dan juga sebagainya dalam industri 4.0. Next slide please. Okey. Rakan-rakan saya akan control slide tu, kita ni queue saja mereka. Okey. Okey. So kalau boleh lihat di sini, kita katakan the future of work. Baru-baru ni kita ada penjana yang mengatakan the gig economy. So dari sini juga kami akan melatih atau kita akan membagi perspektif yang lain kepada orang. Kerana sekarang ni tak semestinya kamu akan kerja 100% dengan majikan. Betul. In future orang kata by the time of 2030, sekarang tak perlu tunggu 2030. 2020 dah mula dah. There will not be any more full-time jobs available. Betul. Semua akan jadi gig economy atau dia akan kerja sebagai part-time atau dia akan kerja sebagai contract. Sekarang ni dalam juga Fiverr, Upwork dan juga remote workers punya site ada 200% increase untuk the number of applicant untuk jobs untuk part-time atau freelancing work. Okay. Dan juga kita lihat daripada robotik juga dan automation adalah sesuatu yang paling penting sekali yang kita lihat, that robotik dan automation akan juga mengambil alih banyak kerja yang kami lihat dari sini. Next please. Next slide please. Okay. Kami juga adalah membuat program yang di sini di bawah HRDF yang baru launch daripada penjana hari itu oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. HRDF, Place and Train, adalah untuk membantu mereka yang sudah unemployed, school leaver dan juga daripada mereka yang dibuang pekerjaan atau retrenched workers. So kami ingin bekerjasama dengan majikan-majikan dan juga persatuan-persatuan dan juga agensi kerajaan untuk identify mana adalah job vacancy di mana-mana sahaja yang boleh membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru. So ini adalah isu yang kami tengah menangani. Next. Next slide please. Okay. Ini adalah recent government state agency yang kami pergi di Pulau Pinang berjumpa dengan Profesor Dr. Ramasamy, Deputy Chief Minister of Penang, untuk membantu ada sedikit sebanyak majikan yang sana yang retrench a large number of people. Dan juga kita kerjasama dengan state directly juga dengan Jabatan Tenaga Kerja dan juga Jobs Malaysia untuk membantu yang retrenched workers atau juga unemployed graduates. Okay.
Next. Next slide please. Okay. Kalau kamu tahu di sini kita ada one of the most richest man in the world. Siapa dia? Jeff Bezos. Dalam 2026, dalam social media hari itu Twitter mengatakan bahawa Jeff Bezos akan menjadi trillionaire yang pertama 2026. Banyak backlash daripada social media mengatakan begitu. Tetapi he is on the way to become that. But apakah dia punya konsep atau konsep yang kami kena lihat norma baru adalah work-life integration instead of work-life balance. Susah nak menimbang, betul tak? Balance. Balance tu takkan menimbang. Tetapi kalau work-life integration campur sekali dengan home, dengan family, work from home, dengan career, dengan juga well-being dan health semasa MCO juga atau PKP, ramai juga yang menggunakan exercise dari rumah, banyak benda semua dengan juga health, dengan well-being. Dan juga salah satu area juga dengan community dan juga connecting. So banyak area yang kita buat. Pertama sekali kan, kita pun tak pernah buat benda ni. Community. Banyak aktiviti-aktiviti yang kami buat adalah, can we have a Zoom meeting untuk makan, Zoom meeting untuk apa-apa saja. Hari raya itu pun kita pakai Zoom meeting. So community so work-life integration is one of the best way untuk mendapatkan happiness because productivity baru yang kami lihat di sini adalah happiness. Happiness is the new productivity. Anthony, saya nak mencelah dekat situ sebab saya nak pergi kepada Muna. Muna dia ada berkongsikan cerita mengenai Firdaus. Dulu kalau konotasi gig ekonomi ni orang kata macam ada ke masa depan, nanti tak ada simpanan hari tua dan sebagainya. Seolah-olah tak ada added value. Kerja jadi graduan daripada universiti dapat kelas pertama, takkan nak kerja gig ekonomi, kerja part time. Seolah-olah itu ada konotasi yang tidak positif. Tapi Muna ada cerita daripada quote yang mana dengan gig ekonomi sebenarnya persepsi dan juga definisi itu perlu difahami dan juga perlu diperjelaskan dan juga bagaimana sebenarnya nilai tambah tu ada dan anda adalah pekerja yang berkemahiran sebenarnya dan gig ekonomi bukan untuk orang muda sahaja dan itu juga sebenarnya dibuktikan oleh rakyat Malaysia juga. Ya, okay. So terima kasih banyak for having Quirk to invite for this webinar. So gig economy kalau dekat Malaysia, I think everybody thinks of gig economy as just mostly e-hailing, which is a menial job. All you need is a license kan. So on Quirk, what we do ialah macam yang Zul shared just now about Quirk ialah it's more towards skilled gigs. You know, so just now you mentioned about Firdaus, so let me share my slide about kita tak ada Makcik Kiah pagi ni, tapi kita ada Firdaus. Itu perlu diberitahu oleh semua orang juga tu. Yeah, Makcik Kiah is too famous, so give away Firdaus pula. Okay, so Fitri, you can see my slide ke? Ya, dapat kat situ. Okay, cool. Okay. So sini ni ada a bit of an illustration about Firdaus. So Firdaus ni is a person who kalau Muna dapat besarkan sikit bagi full frame kat situ. Oh yes. Ya. Alright. So an example of Firdaus is prior kepada COVID hari tu dia kerja full time, you know, so dia earn about 4,000 ringgit a month. So dia ni education dia ialah in accounting and dia kerja juga ada other experiences lah. So bila COVID-19, what he faced is dia kena pay cut. You know, so dia tak ada income dia tu dah tak 4,000 sebulan for example. So on Quirk what we do ialah kita profile semua orang yang giggers, what we call giggers because they are gig workers. Kita profile according to diorang punya skills. For example, if you are a student of accounting, you did accounting tetapi you also have other experiences. For example, you also do, kalau we look at the younger generation today, they have banyak orang suka buat design work, make videos and then they like music and stuff. So sebenarnya they have so many other skills. So what we do on Quirk ialah we're an app for the gig economy is that we match gigs to them according to dia punya skills that they have. For example, Firdaus,
during the COVID, because of dia punya pay cut tu, what we did was we enabled him, we profiled him according to dia punya different skills, and kita match dia kepada the different other jobs that he can do. So for example, we can see that during COVID hari tu, especially during masa lockdown, bila semua banyak kedai tutup. Betul. One of the efforts that's been done by some shopping complexes ialah to help dia punya merchants to go online. So instead of having establishments dalam the complex to itself, because kedai tak boleh buka, dia go onto Shopee or Lazada or something, you know. Tapi once you do that, one of the things that they face ialah customer service punya management. You know, how do you serve your customers? So what we do ialah, kalau for Firdaus ni is one such example, tetapi dia pergi training we match him to a training for social media. Okay. So this is to help the merchants ni juga because dia dah ada online punya presence. So sekarang ni dia kena market online juga. So what Firdaus did was he went for this training. So that enabled him kepada this work social media assistance ni for RM100 a day. And because he is also an accountant sebenarnya. Yeah, so masa awal-awal keluar special relief facility hari tu, the SRF by the government, I think that was earlier on during the lockdown juga. Fasa pertama. So what we did was we matched him towards SMEs, because mostly the thing about I think dekat Malaysia ni, most SMEs, if you have a staff of between 1 until 12, actually you don't have accountants in your establishment, you know. Hence, buat sendiri. Yes, buat sendiri. Hence you cannot bila you nak apply for SRF, you tak ada management accounts and the things that they need. So what we did was through kita punya platform is that we match somebody like Firdaus to this to do this type of jobs. You know, so at the end Firdaus punya income with all of the things that he did on Quirk, he was able to earn about 3,900. Tapi saya menarik tengok Firdaus tu ada apps platform Fresh Vegetable dan sebagainya tu. Macam mana pula tu? Yeah, so this is one of the things that Nini dia punya own effort lah. So this is dia punya minat. So on Quirk kita because we are about the community, so we encourage dia punya minat lah, dia punya hobbies. So for example Firdaus ni dia jual dia memang buat farming sendiri dekat rumah dia, dekat belakang rumah dia, tapi the crops are quite a lot. So what he has is dia jual jugalah. So that is extra income for him juga. Cumanya because kita, yelah, basically we're a community, so we share stories. So this is his earning. So right now, I mean, what to share with you, Zul, is that it's I mean, it helps lah. Ya, dalam keadaan sekarang. Yes, sangat. Sebab saya nak sebab kita pun di webinar di events.awani juga, dekat situ anda boleh bertanyakan soalan, dan juga ada beberapa soalan antaranya daripada Raja Nur Azri, yang mana saya kira soalan itu sudah pun hampir terjawab dengan apa penerangan yang diberikan oleh Anthony dan juga Munah khususnya. Dia tanya, adakah penugasan semula pekerjaan di sektor awam dan swasta membuka lebih banyak peluang pekerjaan, sedangkan kebanyakan sektor sudah mengurangkan pengambilan staf baru untuk mengawal kos? Benar, itu dalam kerangka yang mungkin sedikit lama, dalam pemikiran lama, tapi dalam pemikiran baru, inilah yang dikatakan oleh Munah dan juga Anthony, Nazrul dan juga Prof tadi, bahawa kita perlu lakukan sesuatu di luar kotak. Munah ada solution, Anthony juga ada solution, malah Nazrul di Talent Corp juga ada kisah siswa, walaupun Prof Zafir mungkin agak risau dengan studennya. Kita boleh bergerak sekiranya ada anjakan budaya baharu. Ini normal baharu. Kita mungkin dulu istilah dua kerja tu istilah yang tidak molek lah kan, kena kerja susah. Tapi realitinya ni zaman susah, memang kena kerja susah, tetapi kita boleh jadi cool juga di kalangan orang muda, di mana gig ekonomi membantu kita. Pada pandangan, mungkin saya, ni pusingan kedua, mungkin ada panelis yang boleh menjawab, betapa cepatnya orang muda ataupun masyarakat secara keseluruhannya perlu memahami bahawa dengan keadaan sekarang, kita tidak boleh berfikir cara lama. Bak kata orang secara mudahnya, apa yang boleh jadi duit, itu yang kita patut sambar. Tidak kiralah apa pun background kita sebelum ni. Prof Zafir, bagaimana kita perlu ada pemikiran tu? Terima kasih Zul.
apa yang Zul maklumkan tadi, apa yang Zul lontarkan tadi tentang kita tak boleh lagi kembali kepada dahulu. Kita kena kekal dengan norma baharu ataupun yang saya panggil kelaziman baharu. Dan di sini juga kami di dunia akademik. Kalau tahu dunia akademik ni tugas dia apa, dengan universiti penyelidikan, pembelajaran dan pengajaran, hubungan industri dan sumbangan kepada masyarakat. So kita cuba menambah baik kurikulum program pengajian bagi memastikan apa yang diperkatakan oleh Muna sebentar tadi. Muna utarakan satu fakta yang sangat bagus tentang diversity of the expertise ataupun skills, kemahiran yang pelbagai. Yang ini kita cuba terapkan dalam kalangan graduan kita melalui semakan semula program dengan memasukkan elemen-elemen digital dan sebagainya. Dan kalau kita sedar, kita realize bahawa industri 4.0 apabila kita masuk kepada tahun 2020 bermulanya industri 4.0, tetapi apabila March datang COVID-19 seolah-olah kita dah lupa tentang industri 4.0 ini sebentar. Tapi sebenarnya dia realign dengan apa yang dibawa oleh industri 4.0 itu sebenarnya. Dan inilah yang kita terapkan dalam kurikulum program supaya menjadikan pelajar lebih, kita panggil satu konsep kemandirian pelajar. Di mana pelajar boleh diletakkan di mana-mana sahaja selepas tamat bergraduat dan dalam mana-mana universiti. Dalam kita cari peluang yang ada. Cari peluang sahaja, apa sahaja yang ada. Dan kalau saya boleh kongsikan di sini, satu kajian yang pernah saya lakukan ke atas tentang bagaimana persepsi majikan, apakah kehendak industri dan sebagainya. Kita perlu melakukan kajian ini dan kita perlu mendapat pandangan industri supaya kita boleh padankan dengan kurikulum program pengajian. Dan saya telah utarakan satu model. Prof, mungkin tersekat kat situ? Prof? Okey, kalau Prof tersekat di situ, saya nak tanyakan soalan daripada saudara. Salah satu konsep dia ada agile. Agile dan juga lean yang diutarakan oleh Nazrul sebentar tadi. Apa yang diutarakan oleh Nazrul, kejat, tangkas, sihat fizikal, sihat mental, evergreen, malas segar, luas, individu simbang dan akhir sekali produktif. Itu yang kita hasratkan. Saya ingin mengambil satu lagi soalan dari sesi kita daripada yang menonton kita di website kami. Ini soalan untuk Encik Nazrul dari Nazirul. Nazirul bertanya, Talent Corp adakah ada tak latihan yang disediakan oleh pihak Talent Corp kepada kaunselor kerjaya di IPTS bagi membantu bakal-bakal graduan lebih kompeten untuk mendapat pekerjaan? Saya rasa ini di peringkat universiti, di peringkat IPT yang mungkin risau dengan masa depan mereka. Bagaimana Talent Corp melakukan perkara ini, memainkan peranannya? Okey, untuk kaunselor kerjaya dengan pertama sekali terima kasihlah saudara Nazirul mengenai latihan yang kita sediakan kepada kaunselor kerjaya di IPTS. Kita memang bekerjasama erat dengan satu entiti yang diwujudkan di bawah Jabatan Pengajian Tinggi, kita panggil CDCC, Career Development Center Club, yang dianggotai oleh pusat-pusat kerjaya daripada IPTA, IPTS dan juga institusi teknikal seperti Politeknik. Jadi latihan ini adalah kita akan melatih mereka, kita terbuka untuk melatih mereka dan mentauliahkan mereka sebagai talent coach melalui profiling NEXT yang kita bangunkan di Talent Corp. Kita gunakan instrumen NEXT itu untuk membantu pelajar dan kita akan latih kaunselor-kaunselor kerjaya di IPT. Kebanyakan kerja Talent Corp lebih bertumpu kepada IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam, tetapi sekarang kita dah mula bekerjasama dengan CDCC dan kita sekarang mengorak langkah dan akan lebih bekerjasama erat dengan IPTS. Nazrul, tapi cerita kisah siswa tu juga mereka boleh participate dan juga menyertai, dan saya rasa ada pendaftaran dan sebagainya dibuka kan? Betul, kisah siswa sebenarnya adalah satu inisiatif terbuka lah kepada semua pelajar daripada IPTA dan IPTS.
Dan dalam tu dia punya kaunselor kerjaya ni daripada industri, daripada IPTA, daripada IPTS juga. The spirit behind Kisah Siswa asalnya adalah macam ni. Asalnya kebanyakan kita lebih menumpukan kepada intervensi bersifat tangible intervention. I mean that bantuan, pekerjaan, subsidi. Tetapi kita melihat dalam satu sudut yang lain, sebagaimana yang dibangkitkan oleh Saudara Zul tadi, the soft part tu kita terlupa kadang-kadang. Sebab tu kita masuk dan kita bekerjasama erat dengan semua jurulatih kerjaya, kita bantu pelajar kita dalam konteks menetapkan semula strategi. Cantik tadi bila Muna share tentang macam mana transformation dia strategize Firdaus tadi kan. Itu yang cuba kita terapkan dalam coaches kita. Maksudnya bila dia buntu, kita bukakan horizon dan kita nak dia yang rancang dia punya kerjaya selepas tu berdasarkan apa yang dia ada dan instrumen-instrumen yang ada di depan mata. Peluang-peluang gig ekonomi sekarang memang terlalu banyak dan this is acknowledged by government melalui pengujian pujudan insentif melalui GLOW di bawah MDEC, Global Online Workforce di bawah MDEC. So dalam MDEC juga sekarang ni memperkenalkan Let's Learn Digital sampai bulan 12. You can go into that Let's Learn Digital, dapatkan kursus-kursus yang percuma untuk para pelajar kita. Ini peluang dalam ada. Yes. So ini saya rasa itu yang saya cakap tadi, it goes back to berbalik kepada kita lah. Maknanya walaupun dalam keadaan sekarang sangat sensitif untuk kita katakan you should focus on what's within your control, tapi yes, itulah yang kita perlu lakukan. Macam saya cakap tadi, memang kerajaan main peranan, industri main peranan, tapi kita last kali kita kena jadi macam Firdaus lah. Tapi saya suka juga apabila kata ada kisah siswa, lepas tu Anthony juga ada cerita, Muna juga ada inisiatif, Prof di universiti juga memainkan peranan. Saya suka juga untuk mengatakan bahawa benar banyak inisiatif, tapi orang muda, para siswa Zah, mereka yang diberhentikan bekerja ni, dia tidak menunggu lama untuk kembali mencari pendapatan. Saya patut respect mereka kerana mereka melalui satu fasa yang cukup sukar. Betul. Tapi mereka juga kerana akses kepada teknologi, mereka terdedah pada social media, mereka cepat untuk mencari pendapatan sendiri, sama ada pasif ataupun aktif. Tapi dalam masa yang sama, ada juga, tapi bila Nazrul kata mungkin ada yang terbelenggu, yang pemikirannya rasa macam ada halangan dan sebagainya, di sesi webinar juga kita ingin membuka juga horizon itu. Kerana saya ingin mengambil satu soalan daripada Zidane. Katanya di kawasan bandar kita bercerita mengenai teknologi, internet, infra internet sudah tersedia, tetapi kawasan pedalaman dan luar bandar, kata Zidane, ianya masih terhad dan juga ada yang tak ada akses. Kita pun tahu cerita viral dengan pelajar yang belajar di atas pokok di Sabah baru-baru ni. Jadi ada tak tenaga luar bandar yang tidak mendapat peluang seperti mana yang kita katakan sekarang? Bagaimana kita dapat memberikan perspektif ini? Benar ada limitasi daripada segi penembusan internet, apabila kita cerita pasal gig economy seolah-olah semuanya perlukan internet, tetapi ada juga kisah-kisah kejayaan yang saya lihat di Kedah. Ada mereka yang melakukan perniagaan air hantak segar yang mana orang kampung pack barang dan juga menggunakan WhatsApp saja sebagai satu penghantaran. Begitu juga dengan Melaka, dan cerita-cerita ni banyak ketika MCO ni. Jadi bagaimana kita tidak perlu menjadikan bahawa betul penembusan internet itu penting, tetapi sentiasa ada peluang kerana WhatsApp, message, SMS itu semua dalam harian kita. Anthony, mungkin dari pandangannya daripada segi itu, buka perspektif itu. Benar kita tidak menafikan infra internet itu ada masalah sikit luar bandar, tetapi itu tidak menedakkan untuk kita jadi kreatif. Ya, kalau saya boleh jawab soalan tu. Silakan Anthony. Ya. Okey, memang kita ada isu daripada segi bandwidth atau connectivity. Tetapi aplikasi-aplikasi yang tidak menggunakan banyak seperti WhatsApp, seperti message dan itu, yang itu tak menggunakan. So ada satu cerita benar ni, kita ada satu Facebook punya very famous icon. Okay, this Datuk dia pergi beli lemang semasa time Ramadan dekat Padu. Selepas tu dia makan, dia kata benda tu memang sedap sangat. So dia post. Bila dia post, dia ada few million follower. Ya. Lepas tu from makcik yang menjual lemang tu, daripada
tiap-tiap hari dia dapat RM100, dia dapat dalam close to RM500 tiap-tiap hari sepanjang bulan Ramadan dan juga masa time Hari Raya. Sana makcik tu tak tahu apa teknologi, tapi dia tahu WhatsApp. Untuk order melalui WhatsApp pun memadai. So itu adalah salah satu yang kita boleh guna. Dan juga untuk pembelajaran, sebelum ni kita tahu juga kita ada katakan digital divide. Digital divide tu memang terlalu luas sangat daripada digital divide yang mereka ada peranti dan tak ada peranti. So kami juga dalam kami punya LMS atau kita punya MOOC, Massive Open Online Course, kita menggunakan sistem untuk cache file. So maknanya mereka yang membuka salah satu laman web tersebut, dia boleh cache semula apa yang dia belajar tanpa menggunakan internet. Tetapi sekarang ni kebanyakan laman-laman web sekarang ni menggunakan juga bandwidth yang paling minimum sekali. Yes, betul. Atau yang menggunakan 3G yang paling minimum, atau juga yang guna GPRS. Ingat lagi 3G dan GPRS. Yang paling minimum dan juga light file. Hari tu juga Netflix, tahu Netflix kan? Semua orang Netflix, dia ada juga kata ramai daripada Eropah dan negara lain cakap, Netflix, tolong reduce you punya bandwidth boleh tak? Jangan bagi HD sangat. Kalau HD sangat orang tak nampak seluruh dunia. Dan itu boleh dilakukan. Yes. Muna, bagaimana boleh cerita? Kerana internet tu satu perkara, tetapi skill kita yang nak menggunakan digital tu yang lebih penting. Macam kod sendiri, dia tidak semestinya kena ada 4G atau 5G belum lagi lah. 4G sahaja yang boleh menambah nilai dalam kemahiran kita. Jadi bagaimana Muna nak katakan bahawa tanpa benar kita mungkin ada masalah di sesetengah kawasan di luar bandar, tetapi itu tidak menidakkan bahawa ada peluang yang kita dapat kalau tidak kita punya teknologi, tapi mungkin influencer macam Anthony katakan tadi. Bagaimana skill tu perlu dikuasai sebenarnya, pentingnya. Ya, betul. So the thing is sekarang ni saya rasa kalau kita tengok the younger generation memang tak ada masalah lah dengan menggunakan mobile apps, you know. So internet penetration sebenarnya kalau kita tengok dekat Malaysia, it's not that small actually. It's the number has been growing for quite a lot. So kalau di kampung-kampung sebenarnya there is an effort by macam similar to what Anthony shared just now, which is kalau in logistics it's called last mile punya delivery. So last mile punya delivery ni biasanya it enables orang-orang kampung, for example, to buat distribution into the small areas of dia punya kampung tu. So you know management of that usually is just on WhatsApp. You know, yeah. So memang like Anthony shared juga sekarang ni, so part of the system that is being developed right now dengan kod apa semua pun, one of the stress test is how small a bandwidth it uses and then how fast it can load. So that's what kita semua tengah try buat lah sekarang ni. Tapi memang opportunity untuk pekerja-pekerja di luar-luar kawasan bandar ni pun memang banyak lah sebenarnya, especially during the MCO. Dulu kita banyak cerita mengenai peluang masa depan pekerjaan ni ialah seolah-olah semuanya di bandar. Tapi MCO juga mengajar kita bahawa banyak peluang itu datangnya di akar umbi, di SIG, di Masjid Tandah, di Kuantan, di Sabah dan juga Sarawak, dan mereka mengeluarkan idea itu dan juga memberikan solusi kepada komuniti setempat. Bagaimana ini dapat digalakkan lagi dan juga menjadi penyelesaian yang paling cepat? Kerana akhirnya apabila kita cerita mengenai masalah pasca COVID-19 ini, perkara-perkara asas yang paling utama, keperluan bekalan makanan, keperluan barang-barangan seperti sayur untuk keluar dari kampung ke bandar. Jadi itu perlu ada hubung jalin yang terkait. Pandangan Muna dan juga Anthony kalau dapat menjawab. Ya, kalau bagi saya, sorry Anthony, if I can. So for example macam Firdaus tu, for example, you know, within dia punya community itself tu sebenarnya on quote kita enable siapa-siapa je boleh jadi employers ni sebenarnya for now. You know, so the idea is you post the job tu, so if you need somebody, for example macam Firdaus, dia punya little farm dekat belakang rumah dia, kalau lah dia dekat, of course dia within Klang Valley, Firdaus ni the person, tetapi kalau imagine dia di kampung, kalau within dia punya community tu,
by themselves what they can do ialah macam semua orang ada effort diorang sendiri, they grow crop sendiri, yang ni jual sayur, yang ni for example ada buat susu and stuff. So together diorang boleh create their own commerce dia sendiri by just helping each other out, and the idea is to kumpul all of those things and boleh hantar ke KL for example, because sekarang ni makanan apa semua, I think the surge of people buying online sebenarnya dah sangat-sangat tinggi, and growth number of online merchants pun especially during the lockdown hari tu memang mendadak betul naik. And kalau dia tak officially on any e-commerce punya platform sebenarnya, I think everybody also knows ada macam banyak close punya WhatsApp groups yang boleh order food kan. So that's one of the ways lah. Memang those kita tak statistik statistik dia tak ada, we don't know, we cannot track, tetapi that is happening currently. So yeah. Betul. Sebab rakan-rakan saya yang duduk dekat office, yang ada duduk dekat Bukit Jalil di Pangsapuri PP 1M tu, dia kata WhatsApp group dan juga Telegram group untuk perniagaan sepanjang MCO itu begitu meriah sekali, dan mereka suri rumah tangga sendiri yang tidak pernah berniaga pun sudah mula mencari pendapatan. Anthony, pandangan Anthony pula. Ya, terima kasih saudara Zul. Kami lihat sekarang ni kebiasaan normal ni memang sudah orang kata mind boggling tau. Because kita lihat macam mana ni? Dulu nak jual susah payah, nak pergi telefon, nak buat appointment, nak pergi sana. Sekarang ni social media selling. Facebook jual ikan, jual sayur. Dan kita cari. Dia nak kata nak bidding juga, bidding untuk ikan. Ikan ni berapa? Ikan ni okey, siapa nak bid. Alamak, ni first time dalam history saya lihat, and ini peluang diberi oleh semua orang di dunia. Maknanya sekarang ni because macam Facebook ke atau Instagram ke dia ada selling tersebut, dia tak perlu very high bandwidth, tapi peluang. Maknanya anyone can become a micro entrepreneur. And the next thing is, sekarang ni juga kita katakan mereka adalah micro influencer. Dia tak perlu jadi mega influencer. Micro influencer is people like the normal Makcik Tia. Dia ada dia punya network sendiri. Mereka adalah orang yang paling genuine. Orang perlu lihat mereka yang the normal human being on the street, lepas tu dia akan beli. Betul. And tidak saja dia beli, the word of mouth. Lepas tu dia akan viral pula benda tu. Dia viral benda tu. So macam kita sekarang ni kita tengah buat projek untuk membantu juga mereka yang kehilangan pekerjaan. So kita membuat sesuatu juga untuk mengajar mereka seperti Facebook marketing, supaya Google marketing, dan juga memberi mereka peluang untuk menjadi micro entrepreneur. Betul? Yes, because this is an opportunity, is the best time to do. Macam dulu dia kata takutlah nak buat, tapi sekarang ni senang saja nak buat. And then this is the easiest way. Dan kita juga bagi certification untuk program ini. And then program ni adalah fully funded daripada Pekeso. Program yang dibuat ni. Benda tu ada, tinggal lagi kita cari. Tapi saya juga ingin beritahu kepada penonton dan juga pada panelis bahawa Puan Hawati Abdul Hamid tidak dapat menyertai kita. Ada sedikit masalah teknikal, kita cuba dari tadi tapi tak dapat. Tapi terima kasih Puan Hawati kerana sudi nak bersama dengan kami. Nanti kalau ada peluang lain kita akan bersama dengan Puan Hawati. Tapi saya juga ingin membawa diskusi ini, kita tidak banyak masa. Kalau boleh kita nak borak lama lagi. Saya ingin juga berterima kasih kepada mereka yang mengikuti kami dari Indonesia juga ramai. Kalau dapat nanti kita sentuh juga cerita bagaimana dalam konteks rantau. Tapi saya nak bersama dengan Prof. Zafir. Satu perkara kita bercerita mengenai ekonomi, kita cerita mengenai peluang baru dengan teknologi semua. Tetapi pasaran kerja yang sedia ada. Kita tidak dapat tidak bahawa satu ketika dahulu kita mengatakan bahawa ada segelintir daripada graduan ataupun orang muda kita memilih pekerjaan. Jadi kita bergantung begitu besar kepada warga asing. Pasca COVID-19 juga menyaksikan bahawa kebergantungan itu makin lama makin kurang, di mana daripada segi membawa pekerja asing daripada luar untuk bekerja di Malaysia juga agak sukar prosesnya kerana COVID-19. Ini bermaksud
ada peluang-peluang kerja yang baru. Saya masih ingat lagi minggu lepas saya pergi ke sebuah restoran di mana restoran tu kalau dahulunya daripada segi pelayan-pelayan dan juga mereka di dapur terdiri daripada warga-warga asing. Dan kita selalu fikir, takkanlah orang Malaysia tak boleh buat kerja ni. Minggu lepas situasi itu berubah. Orang Malaysia yang melakukan tugas-tugas itu dan mereka melakukannya saya rasa dengan sangat teruja kerana hari ini peluang pekerjaan itu mungkin sukar. Jadi bagaimana? Daripada kita bercerita mengenai potensi baru, tapi ada juga sektor-sektor pekerjaan yang masih lagi menawarkan peluang pekerjaan. Malah kalau di peringkat retailer dan sebagainya, pekerja itu masih banyak lagi diperlukan. Pos Malaysia contohnya siap tawarkan pekerjaan part-time untuk mereka yang hantar barangan dan sebagainya. Jadi Prof, bagaimana kita nak melihat bahawa sentiasa ada peluang baru. Kalau ada masalah internet, kerja yang lama tu pun ada lagi kekosongannya, Prof. Zulfitri, memang apa yang Zulfitri lontarkan sebentar tadi, kadang-kadang kita ada status quo kita nak tengok, kita nak bekerja berdasarkan pada kelayakan akademik, memilih pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya tak nafikan perkara ini memang berlaku daripada apa yang saudari Muna, Puan Muna Nazrul Anthony utarakan tadi agak menarik. Di mana satu perkara yang paling penting sekali, anjakan paradigma itu memainkan peranan penting. Ya, anjakan paradigma di mana melibatkan perubahan. Kalau saya tengok sini, teori perubahan menyatakan yang paling susah nak diubah adalah manusia sebenarnya. Kita boleh ubah struktur, kita boleh ubah teknologi, yang paling susah nak diubah adalah manusia. Dan saya rasa Astro Awani mengambil langkah yang sangat bagus memperkenalkan program-program sebegini. Walaupun dalam masa 1 jam atau 1 jam setengah, at least dia memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menganjakkan paradigma mereka ke arah sesuatu yang positif, mengambil kesempatan daripada peluang yang ada, yang sekarang ni kita tengok nak atau tak nak sahaja. Semuanya ada. Kalau boleh apa-apa pekerjaan, apa-apa kemahiran yang baru yang perlu kita terokai, kita patut lakukan sekarang ini. Dan ini kita cuba terapkan dalam kalangan graduan di universiti, dan saya tak heran juga ada pelajar-pelajar kita yang berniaga online. Berniaga secara harian. Dan keuntungan mereka boleh menampung bayaran iuran pengajian. Saya sendiri mengajar program Sarjana Keusahawanan dan Inovasi, di mana majoriti pelajar-pelajar yang enroll program ini adalah mereka yang telah mempunyai perniagaan dan ada yang mengusahakan perniagaan secara dalam talian yang pendapatan mereka selalunya lebih daripada selalunya menjangkau 4 angka, ya, dan mampu menampung iuran. Dan kalau saya balik pada soalan Fitri, banyak peluang-peluang pekerjaan di luar sana yang dahulunya warga asing menerajuinya, tapi kali ini kita warga tempatan sendiri boleh mengambil peluang-peluang tersebut dengan syarat anjakan paradigma yang memerlukan perubahan total dalam kehidupan. Kita bercerita mengenai, Prof tadi menyebut mengenai 3D, tapi rakan saya Haris Ashraf Hasnan, dia pun nak tanya juga soalan sebab dia selalu dapat assignment pasal 3D ni. Dia kata, benar kita bercerita mengenai ada kekosongan di sektor 3D, tetapi ianya perlu ditransformasikan juga. Janganlah kita double standard juga. Mungkin kalau pekerja asing ada yang mengatakan bahawa EPF, SOCSO dan sebagainya itu mungkin ada sikit tuang lah. Itu ada separuh kes tidak dapat nafikan. Tapi untuk pekerja tempatan, bagaimana itu perlu ditransformasikan? Kerana kalau dilihat kepada negara-negara maju, mereka boleh bekerja dalam sektor 3D ini. Malah ianya mampu memberikan kemahiran yang tidak diajar di institusi pun. Pandangan Prof, bagaimana? Dalam masa yang sama, ini peluang yang terbaik. Kalau ada yang masuk 3D, sektor 3D itu tidak bolehlah jadi yang sama. Perlulah transformasinya. Ya, betul Zul, apa yang utarakan 3D ini merupakan satu kita rasa satu perkara yang perlu diterokai. Ya, kalau kita tengok dia berjaya di luar sana, why not kita? It goes back to saya rasa kalau kita bicarakan benda ini, saya adalah seorang profesor dalam pengurusan sumber manusia di mana saya menekankan kepada kesejahteraan emosi pekerja sebenarnya. Saya menekan kepada kesejahteraan emosi. Tapi research yang saya buat adalah berlandaskan kepada industri, berdasarkan kepada dapatan sebenar di luar sana. Dan kalau kita tengok 3D ini berjaya ditransformasikan dengan adanya
keinginan ataupun saya kata peralihan paradigma setiap warga sebenarnya. Kalau saya boleh bercakap dengan ringkas perkara tersebut, Zul. Okey. Kami menerima banyak soalan-soalan sebenarnya. Terima kasih kepada mereka yang mengikuti kami di webinar di Astro Awani, Awani Events. Tapi antara lain juga banyak juga soalan kepada saudara Nazrul. Saya ambil satu persatu. Antara lain kepada saudara Nazrul, ada yang mengatakan bahawa Imran tanya, adakah latihan talent corp ni hanya untuk graduan saja? Kami ni yang menganggur bagaimana pula? Adakah ada latihan? Dan soalan keduanya ialah, apa bentuk latihan yang dicadangkan kepada graduan dalam sektor ataupun dalam bidang teknikal khususnya di Malaysia? Bagaimana Talent Corp meneliti dua perkara itu? Satu, untuk orang menganggur bagaimana latihannya, dan keduanya latihan untuk mereka dalam graduan teknikal. Okey, terima kasih Zul. Untuk latihan kepada latihan semula ataupun reskilling untuk golongan yang menganggur contoh, sebenarnya tidak terhad kepada Talent Corp sebab kita mempunyai banyak agensi-agensi kerajaan lain yang turut melaksanakan program-program latihan semula. Sebagai contoh, telah diumumkan baru-baru ni program Train and Place sebagaimana yang dikongsikan oleh Anthony sebentar tadi. Jadi HRDF ataupun Pembangunan Sumber Manusia Berhad ada menawarkan train and place program, maknanya dilatih dan selepas tu akan ditempatkan. Jadi tidak terhad kepada Talent Corp. Talent Corp sebagai salah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia bekerjasama erat dengan agensi-agensi lain untuk memastikan kejayaan program-program ini. Okey, yang kedua untuk yang teknikal, bergantung sebab soalan tu terlampau general sangat. Terlampau general. So bergantung macam tadi kita akan tekankan teknikal dalam sektor apa. Jadi kita kena faham dalam sektor yang, maknanya contoh Imran bekerja dalam sektor apa, katalah sektor digital ICT. Imran kena faham dalam sektor ICT ataupun digital ini apakah kompetensi ataupun skill kemahiran-kemahiran yang sangat dititik beratkan oleh pemain industri. Maknanya apa yang sebenarnya menjadi demand, permintaan di pihak industri. Selepas itu yang kita kena ada self awareness. Kita tengok pula apa yang kita belajar ataupun kemahiran teknikal yang kita ada, kita map dengan apa yang diperlukan oleh industri. Selepas tu kita akan tengok sama ada gap ataupun ada jurang ataupun tidak. Kalau kita dah memenuhi keperluan industri, insya-Allah ada rezeki kita akan dapat memasuki industri dengan mudah. Tetapi kalau ada jurang-jurang tertentu, itu yang ada intervensi-intervensi tertentu yang kita boleh tap ataupun ambil peluang. Contoh train and place. Kalau lah kata tadi seorang tu dia nak bertukar sektor, contoh katalah sebelum ini dia daripada sektor pelancongan, memenangkan pelancongan agak kata perkembangannya menguncup sekarang ni. Jadi dia nak ke sektor global business services sebagai contoh. Sebab global business services ini di bawah ICT sector masih menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak kepada pekerja-pekerja tempatan termasuk graduan dan bukan graduan. Untuk berubah sektor ini dia memerlukan tadilah self awareness tu. Jadi kita ambil nama Firdaus lah, senang. Firdaus tadi mudah kata sebab kita bincang tentang Firdaus tadi, dia dalam sektor pelancongan, dia tahu kekuatan dia adalah dalam perkhidmatan pelanggan. Maknanya sebab dia dah bekerja dalam sektor perhotelan katalah 5 tahun, dia ada pengalaman tu, dia ada kemahiran tu. Apabila dia nak masuk ke global business services yang lebih berteraskan kepada digital, dia dapati untuk masuk ke global business services ini memerlukan kemahiran-kemahiran digital yang pertama, yang kedua kemahiran mungkin berkomunikasi dengan bahasa Inggeris sebab global business services ini dia punya kliennya daripada seluruh pelosok dunia. Jadi mungkin kemahiran berbahasa Inggeris tu sangat penting. So kalau dia dah kenal pasti jurang tersebut, Firdaus boleh mengambil peluang-peluang yang ada yang ditawarkan oleh Perkeso di bawah SIP Plus ataupun di bawah HRDF Train and Place untuk mendapatkan latihan yang sepatutnya untuk dia beralih ke sektor. Itu yang kita cakap tadi. Betul, perbincangan kita ataupun perbualan sekarang ni adalah lebih berkisar kepada meletakkan makanan di atas meja, putting food on the table, bread and butter issue. Tapi dalam masa yang sama kita terima keadaan itu,
Cuma sekarang ni kita kena shift the thinking dan kita kena strategize. Kita kena pasang strategi. Saya rasa kalau selain daripada meletakkan makanan atas meja tu, tapi kalau makanan tu lebih sedap dan boleh menyedapkan kita, Alhamdulillah. dapat benda lebih bagus, dapat melonjakkan kita punya kemahiran, apa salahnya kan? Inilah masa yang terbaik. Saya juga nak berkongsi dengan Zulfitri dan panelis yang lain mengenai attitude graduate kita terhadap peluang-peluang pekerjaan. So apabila kita laksanakan kisah siswa, kita juga nak faham apa pandangan dia orang kepada keadaan semasa, apa kesediaan mereka. Sebagai contoh, kita tanya optimism dia lah, maknanya tahap optimis ya. Sekarang ni dia orang analyst situation daripada 10, kata 6 ataupun 5 sahaja yang optimis dengan situasi semasa. Ini adalah berbeza dalam keadaan biasa. Biasanya kalau kita tanya orang muda, graduate yang dalam final year ataupun baru bergraduate, biasanya dia punya optimism tinggi. Sekurang-kurangnya di tahap 8 atau 9. Tapi sekarang di tahap 5 dan 6. Yang kedua, kita juga tanya kesediaan untuk menerima pekerjaan di bawah kelayakan. 7 daripada 10 sanggup menerima pekerjaan di bawah kelayakan. Kita juga tanya kesediaan untuk menceburi bidang gig, maknanya menceburi peluang-peluang dalam bidang gig, di ekonomi gig. 7 ke 8 daripada 10 bersedia nak menerima peluang ekonomi gig. Dan kita juga tanya, kata adakah ini masa yang sesuai untuk memulakan perniagaan? Apa yang dia rasa? 6 atau 7 merasakan tak apa, sekarang ni boleh memulakan perniagaan. Apa yang saya cuba sampaikan adalah even among the graduates, dalam kalangan graduate ni pun dia dah membuka horizon dia. Mungkin faktor ini menjadi satu pushing factor pada mereka untuk membuka horizon dan tidak hanya menghadkan peluang pekerjaan tu kepada normal satu perkara saja. They are open to that now. Before kita ada buat kajian yang sama, tapi kecenderungan adalah mereka hendak bekerja hanya dengan MNCs dan JLCs contoh. Itu kecenderungannya. Tapi sekarang ni saya tengok dia punya attitude ataupun dia punya keterbukaan itu lebih, dan itu yang lebih banyak peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh industri untuk mengambil peluang untuk tap the talent. Dan untuk kita di peringkat agensi kerajaan, di peringkat institusi pengajian tinggi macam dengan Prof Zafir, apa yang kita perlukan adalah kita kena buka dia punya perspektif tu dan kita kena guide dia, kata oh sebenarnya it's not limited to what you have envisioned before, sebenarnya it's beyond that. Okey, menarik dekat situ, tapi ada juga soalan ni. Mungkin saya ada 5 minit sahaja lebih kurang untuk empat panelis, rasa macam sekejap je kan. Tapi kalau dapat, mungkin Muna dapat menjawab soalan ni. Golongan pekerja yang berumur 50 tahun ke atas juga ada masalah cari kerja. Dan jadi apa solutionnya? Dan saya difahamkan untuk mereka yang sudah berusia, yang mungkin ada sudah pencen tapi mereka ada kemahiran cukup tinggi, dan gig ekonomi sangat penting dan juga sangat sesuai untuk mereka menyalurkan bakat kemahiran mereka dan juga menyelesaikan masalah juga. Dan juga mungkin 1 atau 2 minit dari setiap panel untuk kita rumuskan discussion kita. Munah, mulakan dahulu jawab soalan dan juga rumuskan terus. Okay Zul, so untuk Clio, if you're watching right now, so Quirk is an inclusive punya platform. So anybody with any skill at all is welcome to register, and sign up is free. Kita ada di we're on Android dengan App Store, dua-dua pun ada. On website pun you can sign up. So Chloe just sign up and then kita akan profile your skills, and insyaAllah you'll get gigs match to your skills. Thank you. Itu saja. Thanks Zul. Pendek kata rumusannya, cari saja peluang, ramai orang nak membantu, tinggal lagi kita cari peluang itu ya Muna. Betul. Okay Anthony, bagaimana? Ramai yang tanya kos apa yang ada dekat MIT, diorang semua nak belajar dan juga terutama mengenai graduan-graduan yang teknikal dan sebagainya. Mungkin dapat dikongsikan apa offering daripada MIT Academy untuk mereka yang cari kerja ataupun mereka yang diberhentikan sekarang. Okay, untuk offering tersebut, dia boleh layari kita punya laman web tersebut, www.mitacademy.edu.my. Dari sana dia boleh tengok Industry 4.0 punya program atau free training. Kebanyakan program kita buat sekarang free training. Ramai orang ambil free training course, dan juga daripada kita punya LMS adalah free training juga sampai hujung tahun ini. So kita buka sebagai ini untuk help as many Malaysian as possible. Pergi saja Google saja kan MIT Academy. Yes. Ya, so untuk warga negara kami,
So juga kita katakan, because untuk just example for our staff pun 80% of our staff is Malaysian and also Malay. So kita pun buat banyak juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan kepada mereka, dan juga kita lihat program-program yang kita tawarkan ini adalah untuk membantu mereka untuk upskilling dan reskilling, dan juga membantu mereka untuk dapatkan pekerjaan yang terbaru. So inilah one area yang kita lihat di sini. Dan juga khusus yang saya lihat mereka nak tanya tentang building information technology semua. Khusus seperti itu adalah kalau kita menggunakan immersive technology. Sekarang saya akan tunjuk apa immersive technology yang kita guna di sini. So macam sekarang ni saya menggunakan immersive technology menggunakan VR. Okay, kalau menggunakan VR di sini, banyak benda kita akan berubah untuk menggunakan VR dan juga AR. Dan kita menggunakan teknologi di bawah platform kita menggunakan teknologi AI dan juga ML, machine learning. So ini adalah teknologi yang kita gunakan dalam platform untuk menjadi lebih interaksi. So kalau boleh lebih interaksi, lebih bagus juga. Dan juga sekarang dalam webinar, saya boleh buka lagi, ada avatar. So kita boleh buka avatar juga, because kalau pensyarah atau presenter bosan dia tengok cikgu yang sama, memang boring tak nampak muka dia. Okey, itu kena share. Itu kena share session yang lain. Masa tak ada, dah last baru yang tunjukkan dia punya teknologi, dia punya kreatif dekat last tu. Prof, mungkin akhirnya mungkin kita dapat lihat. Satu dulu kita bercerita mengenai penganggur ataupun graduan ialah nak masuk sektor pekerjaan. Tapi apa yang Nazrul katakan tadi, ada yang optimis untuk tidak memilih pekerjaan buat ketika ini, walaupun nombor tu agak sedikit boleh dibimbangkan. Tapi peringkat hari ini untuk graduan, apa nasihat Prof dalam masa seminit kalau dapat Prof ceritakan? Terima kasih Nazrul. Terima kasih Zulfitri. Dalam waktu yang singkat ni saya melihat peralihan industri 4.0 pada tahun 2020, pandemik global COVID-19 telah mengalih. Kita perlu sedar bahawa fungsi universiti bukan sahaja membekalkan pengetahuan, tetapi sekarang ni kemahiran sekali. Pengetahuan dan kemahiran merupakan dua komponen penting yang universiti cuba sediakan supaya memenuhi keperluan industri di luar sana dan juga keperluan pasca COVID-19. Dan walau apa jua hasrat dan inspirasi individu sama ada bekerja atau menjadi usahawan selepas ini seperti yang ditarik oleh panel-panel, kesemuanya perlu menerima hakikat bahawa pengetahuan pendidikan digital merupakan tunggak pengetahuan dalam masa pencapaian akademik mereka benar-benar dimanfaatkan selepas mereka tamat pengajian di universiti. Nazrul, okey, terima kasih Prof. Nazrul, akhirnya dalam masa 2 minit, bagaimana kita nak melihat bahawa COVID-19 ini benar masalah, akan tetapi kita perlu pelajari juga daripada Alibaba Group yang muncul begitu hebat selepas virus SARS pada 17 tahun dahulu. Mereka baru 4 bulan lebih kurang pada ketika itu. Tapi kerana mereka kuarantin dan sebagainya, itu jugalah mereka mampu mencipta idea yang hebat sehingga mereka begitu gah pada hari ini. Kita perlukan juga sesuatu dari Malaysia dengan virus pandemik COVID-19 ini. Anggap ini masalah yang kita hadapi bersama, tapi peluang yang lebih besar kalau kita bijak mencuri peluang dan juga menyelesaikan masalah bersama. Nazrul. Okey, yang pertama, kita sebagai rakyat Malaysia, kita juga mempunyai kebolehan yang jika tidak lebih daripada Alibaba Group ataupun setara. Sebab kita tengok, kita tengok dalam situasi yang MCO yang lepas, PKP yang lepas, dalam 3 bulan, pelbagai idea-idea kreatif telah dihasilkan oleh rakyat Malaysia. Dan banyak penjanaan ekonomi berlaku di peringkat bawahan micro influencer tadi. Cuma sekarang ni apa yang kita perlu sediakan adalah ekosistem yang boleh membantu rakyat Malaysia untuk menggunakan peluang yang ada ini untuk pergi lebih jauh sebagaimana yang dinyatakan oleh Zulfitri tadi. Alibaba Group mengambil peluang selepas SARS. Jadi kita memerlukan ekosistem yang baik untuk membolehkan kita mengambil peluang ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap tindakan yang kita nak ambil ataupun apa yang kita perlu buat sekarang adalah fokus kepada solution. Maknanya saya faham ini satu situasi yang kita memeningkan kepala semua orang. Tapi letak pening kepala tu sekejap tepi
kita fokus kepada solution. Sebab apabila kita hanya fokus kepada penyelesaian ataupun solution, itu yang datangnya idea-idea kreatif untuk menyelesaikan, baik di peringkat individu, di peringkat organisasi ataupun di peringkat kerajaan. Nasional. Mahupun nanti peringkat serantau. Itu yang kita perlu lihat. Terima kasih kepada my final word will be kita ambil FAST. So FAST. FAST adalah pertama, FA itu faham situasi. S adalah susun strategi. T yang terakhir adalah tangkas bertindak. So, yes. That's saya tutup dengan tu. Itu yang kita nak. Terima kasih. Masa yang ada ini tidak cukup untuk kita bincangkan banyak lagi perkara. Kita mungkin bercerita, tak sempat nak cerita mengenai masa depan pekerjaan di mana sektor frontliner itu menjadi sektor yang terpenting. Kalau dahulunya usahawan getah dianggap usahawan, tapi mereka akan menjadi jutawan-jutawan baru untuk tahun-tahun mendatang contohnya. Tapi itu kita simpan kemudian. Tapi terima kasih atas masa pandangan yang ada. Saya seronok mendengar cerita dari Muna, dari Anthony, daripada Nazrul dan juga Prof sendiri kerana sudi bersama kami. Terima kasih juga kepada Puan Hawati yang tidak sempat menyertai kami kerana masalah teknikal. Terima kasih kepada anda yang menyertai kami di events.astroawani.com. Minta maaf kalau ada banyak soalan tidak sempat ditanya dari Indonesia dan juga daripada di tempat-tempat lain lagi. Tapi anda boleh melayari events.astroawani.com, daftar kat situ untuk melihat ataupun menonton semula sesi webinar ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi webinar yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Saudara Razul.